Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi jom kita teruskan kepada video yang seterusnya, iaitu perkara yang seterusnya adalah berkenaan dengan jenis-jenis fungsi yang kita kena tahu. Okey, alright. Jadi bab ni, bahagian kali ni dia banyak kepada nota dan pemahaman. Dia bukan banyak pengiraan lagi, tapi dia banyak kepada pemahaman. Okey. Alright, jadi pemahaman pertama kat sini adalah nombor 1. Function pertama adalah one-to-one function. Okay. Apa maksud dia? Maksud dia, every object has its own image. Satu objek, maknanya setiap objek yang ada, dia ada nilai image dia yang tersendiri. Dia tak boleh share objek ataupun dia tak boleh share image. Faham cerita? Satu objek untuk satu image yang berbeza-beza. Okey, berbeza-beza. Dia ada nilai-nilai dia tersendiri. Jadi selalunya one-to-one function direpresentkan dari menggunakan linear function. Jadi sebab itu kita fahamkan one-to-one ni adalah function. Sebab kita boleh expresskan dia menjadi dalam equation. Di mana equation dia adalah linear function kat sini. Kita ada 3 jenis gambar rajah yang kita boleh ungkapkan menggunakan one-to-one function kat sini. Nombor 1, kita ada arrow diagram. Arrow diagram ni kita ada bulat kiri, bulat kanan kat sini, bulatan kiri, bulatan kanan, dan ada nilai-nilai tersendiri. Di mana kalau A dia pergi ke C dan B pergi ke D, menunjukkan objek dengan image dia ada nilai-nilai dia tersendiri. Dia tak boleh share-share, dia mestilah satu line saja. Dan dalam graf dia selalunya tak kata setiap masa, tetapi selalunya diungkapkan dalam graf linear, di mana kita ada satu straight line dan nampak koordinat di sini. Kalaulah x sama dengan A, B mestilah sama dengan B. X sama dengan A, Y mestilah sama dengan B. Kalau x sama dengan C, Y sama dengan D. Itu pemahaman dia. Okey, itu kalau dalam graf. Dan tulisan yang lain kita boleh tulis juga function ni di dalam ordered pair. Ordered pair ni macam set juga, lebih kurang, tetapi dia set dalam tu macam koordinat juga. Koordinat x, koordinat y, koordinat x, koordinat y. A pergi ke B, C pergi ke D. Itu pemahaman dia. Okey, itu dah faham one to one. Sekarang kita tengok one to many relation. Kenapa kita kata relation kat sini? One to many relation merujuk kepada satu objek, one object has more than one image. Okey, bermaksud satu objek ada 2 image ataupun lebih daripada 2 image. Okey, lebih daripada 2 image. Jadi dia share nilai objek kat sini. Maksud share nilai objek kat sini adalah kalau objek A image dia C, objek A juga image dia D. Jadi C dengan D ni dia share nilai objek, di mana objek dia adalah A. Itu maksud share nilai objek. Jadi itu one to many. Jadi dalam arrow diagram itu bentuk dia daripada satu pergi ke banyak, dan dalam graf dia bentuk macam tu. Sebab itu jugalah dia disebut sebagai relation. Sebab untuk admit syllabus form 4 ni tak ada equation yang boleh describe graf tu bentuk macam mana. Untuk for now. Nanti bila dah masuk higher level mungkin ada. Masuk higher level mungkin ada, tapi for now kita tak ada lagi jumpa yang equation tu nampak bentuk dia macam tu. Bentuk curve line dia, bentuk dia sengit macam tu. Bukan kuadratik senyum mata masam, ni bukan kuadratik, ni macam sengit macam tu. Jadi itulah macam cikgu cakap bahawa ini bukan dikenal sebagai function sebab tak ada equation yang boleh describekan dia. Di mana kalau daripada A pergi ke C, daripada A pergi ke D. Itu pemahaman dia juga. Okey, dan ordered pair penulisan dia macam tu. Okey, itu one to many. Yang seterusnya kita ada many to one function. Many to one di sini pula function. Kenapa sini function? Di mana two or more object has the same image. Dua objek atau lebih ada satu image. Jadi dia share nilai image. Jadi daripada sinilah kenapa cikgu kata function, sebab selalunya didescribekan kepada quadratic function, sama ada graf senyum atau graf masam. Kalau dalam arrow diagram, pemahaman gambar rajah dia macam ni. Daripada A pergi ke C, objek A image dia C, objek B image dia C juga. Jadi objek A dan B dia share nilai image yang sama, iaitu image dia C. Okey, itu pemahaman dia. Dan daripada graf, nampak tak graf warna biru ni cikgu lukiskan dia adalah graf senyum.
Jadi graf senyum memang selalu didescribekan menjadi graf kuadratik. Jadi many to one selalunya kuadratik. Okey, selalunya kuadratik. Di mana kita nampak koordinat. Koordinat A menjadi E, Y koordinat dia C, koordinat B, Y koordinat tetap C juga. Jadi koordinat Y tu tetap sama C, cuma X koordinat je berbeza. Dan ordered pair sama juga macam koordinat dia ditulis dalam bentuk set kat sini. Okey, dan last sekali kat sini adalah many to many relation. Many to many relation mudah saja. Dia adalah gabungan one to many dan many to one. Gabungan yang tadi kita tengok nombor 2 dan nombor 3. Tapi pemahaman dia adalah two or more object has more than two or has two or more image, lebih kurang macam tu. Okey, jadi dua objek terlebih ada dua image terlebih. Jadi dia gabungan. A pergi ke C, A juga pergi ke D. B pergi ke C, B juga pergi ke D. Jadi dia gabungan dan sebagainya. Itu pemahaman many to many, dan ini juga merujuk pada relation. Di mana tak ada function yang boleh describekan bentuk bulatan macam ni. For now, cikgu cakap for now. Sebab apa? Memang akan ada equation bulatan bila dah masuk higher level. Okey, boleh STPM mungkin ada, asasi mungkin ada, matrix pun mungkin ada. Okey, syllabus dia. Okey, tapi for now kita fahamkan relation sebab tak ada function yang boleh describekan dia. Jadi itu dia punya pemahaman dia. Pemahaman apakah one to many, one to many to one dan many to many. Dan ini adalah gambar rajah yang describekan setiap function. Okey, tetapi dalam satu soalan ataupun dalam bab ni akan ada bahagian daripada bab ni adalah macam mana kita nak cara kenal pasti fungsi one to one daripada graf. Daripada ordered pair mungkin kita tahu, daripada bentuk arrow diagram mungkin kita tahu dia satu line je. Ordered pair mungkin dia tak bagi, tapi dia bagi graf. Sebab daripada graf kita boleh dapatkan koordinat, dan daripada koordinat boleh bentukkan ordered pair. Di macam mana nak buat ni kat sini? Kita menggunakan test garisan menegak ataupun vertical line test. Sebab kalaulah dia one to one, dia hanya ada satu titik pintasan sahaja. Jadi kita tengok contoh kat sini di mana vertical line test kat sini cikgu ambil X sama dengan 3. Cikgu boleh ambil X sama dengan 3, potong-potong ke atas, hanya ada satu titik persilangan saja. Jadi di sini merujuk kepada one to one function. Ini adalah one to one lah. Okey. Jadi di sini pula macam mana? Cikgu ambil contoh X sama dengan 3 kat sini, ada 3 titik persilangan. Bila ada 3 titik persilangan kat sini, ini bukan lagi one to one. Bukan lagi one to one. Ini merujuk kepada one to many. Tetapi soalan akan tanya, yang mana yang fungsi one to one? Yang lain yang bukan one to one tu bukan one to one lah. Tak penting pun nak tahu yang mana. Yang penting kita tahu apakah one to one. Ada sebab dia kenapa kena tahu one to one. Dia dalam video-video yang seterusnya. Dan sama juga kalau kat sini. Okey, dia graf lekuk, tapi kalau X sama dengan 3 ada satu saja titik persilangan, ini pun juga dikenal sebagai one to one. Sebab tu cikgu cakap, kalau one to one, usually bukannya must be, dia hanyalah selalunya linear. Tak semestinya, tak boleh bukan linear. Jadi nampak tak contoh yang ketiga ni, yang ni bukan linear, bukan straight line, tetapi dia juga dikenali sebagai one to one function. Jadi itu pemahaman yang kita kena faham untuk video kali ini. Dan kita dah faham dah 4 jenis fungsi yang kita kena faham. Alright, jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, sila tekankan komen di bawah. Tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Jadi terima kasih, jumpa lagi, bye bye.